Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakanlah ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, dah sedia dah? Hari ni kita nak belajar apa? Dah tengok dah video Ustazah? Belum. Kalau belum tengok, bagus. Okey, kamu rasa apa kita nak belajar hari ni? Kalau kamu tengok gambar ni, ada pinggan, ada Masa. ada jam. Belajar masa. Belajar masa. Apa kaitannya dengan pinggan? Mengukur masa. Mengejar masa. Apa? Mengukur. Siapa boleh? Mengukur masa. Mengukur masa. Lain. Berkaitan dengan pinggan, sudu dan garfu. Masak kata Haris Hafizi. Adab makan ke? Adab makan. Sikit lagi. Kebersihan. Puasa. Rahanadira. Rahanadira ni nama kamu ke? Nama sebenar? Kenapa? Okey, bagus. Puasa. Ya, betul. Bila ada pinggan. Kenapa sampai pukul 2 je? Macam mana? Kenapa sampai pukul 2 je jam tu? Dia bukan pasal pukul 2 tu. Dia lebih kepada umum. Jam, maksudnya kita kena makan mengikut masa yang ditentukan. Kita kena berhenti apabila sampai masa yang ditentukan. Kenapa ada pengukur? Ada orang nak puasa sebab dia nak sihat. Nak diet. Betul tak? Sebab tu ada intermittent fasting. Apa tu? Kan? IF tu kan. Ada orang yang puasa sebab untuk dapatkan kesihatan yang baik. Jadi alhamdulillah hari ni kita nak belajar pasal puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey, kita tengok apa kita nak capai hari ni. Yang pertama, kenapa Mak Ustazah ni tak memberi kerjasama Menyatakan pengertian puasa dengan betul. Semua tahu dah pengertian puasa? Tak. Tahu. Okey, hari ni kita nak tahu. Okey, yang kedua kita nak belajar tentang dalil nakli, tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Okey? Dalil nakli. Dan yang ketiga kita nak belajar tentang menjelaskan syarat-syarat. Syarat wajib, dia ada banyak syarat. Ada syarat wajib, syarat sah. Okey? Apa seterusnya? Seterusnya yang keempat ialah menguraikan rukun dan sunat puasa. Okey, boleh? Boleh teruskan? Boleh.
Okey, kat sini. Mula-mula ni, kaitan puasa dengan sains. Okey? Kaitan puasa dengan sains. Puasa berkait dengan apa? Sistem apa? Sistem apa ni? Sistem pencernaan dalam badan kita. Okey, dari mulut hingga ke usus. Jadi kat sini ada organ pencernaan yang saling berkaitan. Okey, antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan. Siapa nak baca? Saya. Okey. Boy, kuatnya. Okey, baca ni. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan. Menyerap. Menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Bagus. Lain. Seterusnya, siapa nak baca perenggan yang kedua? Saya nak yang ketiga. Boleh pula. Yang kedua dulu. Siapa nak kedua? Buat. Fikri. Baca. Bacalah ni. Hati juga berhubung dengan organ pencernaan. Tapi siapa yang bunyi bising tu? Tolong mute sekejap, Susah tak dengar suara Fikri. Fikri. Apa dia? Fikri dia ada. Oh, okey. Teruskan, okey. Dia tahu ni apa ni? Pankreas. Kecil sangat. Hasilkan enzim ataupun enzim pencernaan. Ini Hempedu ni silap eja ni. Perlu pencernaan dan membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Okey, Alia. Lemak. Jap. Okey. Sementara tu Fikri mute dulu Okey. Ketika puasa, apa ni? Bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtoksidan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta bekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Sel-sel dalam badan. Jadi dalam ni banyak perkataan pinjaman bahasa Inggeris, betul tak? Betul. Pankreas, organ, apa lagi? Penyahtoksidan, proses. Sebab Jawi kita tengah belajar apa? Sains dan teknologi. Okey. Jadi faham tak puasa merehatkan sistem pencernaan ni? Faham. Apa yang kamu faham? Cuba
dalam bahasa yang ringkas, apa yang kamu faham? Dia akan bantu badan Perut kita selalu sihat. bekerja. Waktu puasa dia tak bekerja. Okey. Sofi cakap apa tadi? Dia akan sihatkan badan waktu puasa. Ya, dia menyihatkan badan kita sebab apa? Ketika puasa bebanan makanan tu kurang. Kita makan waktu sebelum terbit fajar. Kemudian selama beberapa jam tu kita tak makan. So, kita punya keadaan usus dia jadi lapang. Tu kita panggil penyah toksidan, proses penyah toksidan. Kan bila tak makan, so melapangkan sumbatan dinding saluran makanan dan pernafasan. Jadi oksigen dapat masuk banyak. Ya. Puasa ni patutnya kena buat selalu lah. Ya, sebab Nabi kita kan dia selalu puasa, kan? Nabi kita bukannya orang miskin, betul tak? Nabi kita bukan orang miskin, tetapi kenapa Nabi sampai ikat perut dia dengan batu sebab nak tahan lapar. Kenapa? Tak nak susahkan orang bila dia meninggal. Okey. Dia tak nak susahkan orang. Lain-lain, jawapan lain? Sebab apa agak-agaknya? Mungkin. Okey. Masa tu, umat Islam orang yang senang ke orang yang susah? Susah. Ya, masa awal-awal orang yang kembali kepada fitrah ataupun orang yang bersama-sama dengan Nabi adalah orang-orang yang susah, dari golongan hamba, orang miskin, betul tak? Jadinya Nabi ingin bersama-sama baik. Nabi nak bagi kita umat akhir zaman ni, kita ni ke akhir zaman kan? Supaya janganlah asyik makan saja kan. Orang Malaysia ni kan mati sebab apa? Sebab makan terlebih. Jadi penyakit pun banyak yang datang. Penyakit apa datang sebab makan? Obesity. Betul. Bila obesity ada penyakit apa? Kencing manis. Kencing manis, darah tinggi, semualah. Okey? Jadi itulah antara hikmah kenapa Nabi rajin berpuasa dan minta kita supaya berpuasa. Bila kita baca ni pun puasa merehatkan sistem pencernaan, jadi badan akan jadi sihat. Nampak tak hikmah dia? Macam mana nak buat makan sebelum kenyang tu? Macam mana nak tahu sebelum kenyang tu? Macam mana nak tahu sebelum kenyang? Okey, nak tahu sebelum kau nak sendawa. Macam tu. Apa mana kena sendawa? Okey, macam ni. Macam mana kita nak tahu kita sebelum kita kenyang kan? Bila kita kenyang sangat, kita rasa perut kita macam penuh kan? Jadi sebelum dia penuh tu, kita berhentilah. Kita makan sekadarnya. Bukan ambil banyak-banyak, kita pun tahu, banyaknya aku ambil ni, habis ke? Kan? Jadi ambil sekadarnya. Kalau kurang kita tambah, tapi kita tahulah kadar perut kita. Kalau kita makan banyak-banyak, kita tahu, tak selesa. Kan? Kita tahu badan kita. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, seterusnya mari kita tengok. Nanti kamu boleh, kamu kan rajin tengok komputer kan? Okey, so kamu tengok macam mana? Carilah artikel-artikel berkenaan mana Ustazah punya cursor ni? Aduh, hilang pula. Berkenaan makan sebelum kenyang. Okey, macam mana Lepas tu nanti share dengan Ustazah. Okey, pengertian puasa, siapa nak baca? Apa tadi cikgu kena buat? Saya. Okey, Nadira. Nanti Fikri kita sambung lagi. Okey, Nadira baca.
Pengertian puasa, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ya, bagus. Kat sini ingat. Menahan diri. Puasa tu main apa tu Sofi? Fokus. Okey, pengertian puasa ialah yang pertama menahan diri. Menahan diri dari apa? Perkara-perkara. Yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, bila? Bermula daripada terbit fajar. Ingat terus, masuk dalam kepala. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang keempat, berserta dengan niat. Yang kelima, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ingat terus. Menahan diri daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Kedua, bila? Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang keempat, berserta dengan niat. Wajib ni niat. Yang kelima, dengan syarat-syarat tertentu. Boleh hafal dah? 5. InsyaAllah 5 kata kunci. Okey, 5 kata kunci. Ingat. Kemudian, okey, hukum. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Cukup syarat. Cukup syarat. Okey, dalil nakli dia. Dalil nakli ni apa? Nakli ni apa? Bukti. Apa? Siapa tahu? Nakli. Dalil nakli. Pernah dengar dalil akli? Nah. Okey, apa nakli? Apa akli? Nakli Nakli ayat, itu dalam akli tulisan perkataan. Jawi. Dalil nakli itu Okey, Nadira jawab apa tadi? Dalil nakli ialah ayat, dalil akli perkataan. Ayat kurang sikit. Ayat apa? ayat daripada Quran. Ayat Quran. Pandai. Dalil nakli. Ingat ni, nakli ialah dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Sementara akli, dalil akli ialah logik akal. Okey? Dalil yang kalau kita fikir, contoh Allah bersifat sama. Kan? Mustahil Allah tu bersifat peka. Itu akli. Betul tak? Okey, boleh faham semua ya? Okey, siapa nak baca dalil nakli? Ya Karina Daniel. ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. takun. Okey, maksudnya Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagai yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ya. Wahai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu baca kan surah apa ni? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Maksudnya wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Adakah puasa ni untuk kita sahaja umat Nabi Muhammad? Tak, umat-umat yang terdahulu pun ada ibadah puasa ni. Cuma mungkin caranya berbeza. Okey, hafal Senang je tu, hari-hari jumpa. Ustazah, Okey. kenapa Fikri Rasmin? Ya, apa dia? Kenapa Fikri Rasmin? Fikri dia tadi angkat tangan. Tak penat ke Fikri angkat tangan? Nak cakap apa? Saja tu, tertekan. Jangan tertekan ya musim-musim COVID ni. Stres tu jangan. Kerja yang first tadi Cik cakap apa aku kena buat apa? Belum lagi. Belum ada kerja lagi.
je lagi. Belum. Kita belajar dulu. Okey. Kita teruskan dengan syarat wajib puasa. Kamu pandai tak baca bubble map ni? Double bubble map ni. Pandai tak? Okey. Siapa boleh terangkan? Syarat wajib puasa. Baligh, Islam, berakal, mampu berpuasa. Okey. Syarat sah puasa. Mumayyiz apa ni? Mumayyiz. Mumayyiz. Suci daripada haid, nifas dan waladah. Daripada Ya, Mumayyiz apa? dan Mumayyiz. Siapa tahu mumayyiz? Kamu dah mumayyiz belum, Safi? belum. Mumayyiz tu apa? Okey. Belum. Kamu tak mumayyiz lagi, Fikri? Okey, Fikri. Kalau mak kamu, mak kamu sediakan atas meja makan pagi ni, mak kamu sediakan satu nasi lemak, satu lagi nasi basi semalam. Kamu pilih yang mana? Nasi lemak. Macam lemak lah. Pilih nasi lemak kan, kamu tak pilih nasi basi kan. Itu maknanya mumayyiz. Kamu nampak duit ayah kamu. Kamu nampak duit ayah kamu dalam poket. Kamu nak ambil ke kamu tak ambil? Tak nak. Kamu tak nak ambil. Maknanya kamu dah mumayyiz lah. Kamu boleh membezakan antara yang baik dengan yang tak baik. Contoh mencuri. Mencuri itu tak baik. Siapa cakap mencuri tadi? Mencuri itu tak baik kan? Jadi kamu dah tahu dah. Haris Hafizi, bagus. Puasa bulan 4 kan kata Daniel Alif. Ya, betul. Ya, jadi mumayyiz ni bila kamu dah tahu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Semua orang dah mumayyiz belum? Ada yang Dah. belum. Jangan kata belum Okey. Tapi tadi Sofi baca tak habis lagi syarat-syarat sah puasa ni. Islam berakal. Ya. Itulah dia puasa double bubble map ni. Yang dia pandang sama ni, dia maknanya dua-dua ada ciri-ciri tu. Maksudnya syarat wajib ada Islam dan berakal, syarat sah pun ada Islam dan berakal. Jadi syarat wajib ada 4 dan syarat sah pun ada 4. Okey, tak apa. Ni Daniel boleh minum. Okay, boleh sambil-sambil ya, tapi kena fokus belajar. Okey, so syarat wajib hafal. Dua tu dah sama dah, Islam berakal. Okey, wajib orang Islam dan orang yang berakal wajib puasa. Kemudian tambah lagi baligh dan mampu. Tu wajib. Sah pula dia ialah Islam, berakal, sah puasa dia. Ditambah dengan mumayyiz dan suci daripada haid, nifas dan wiladah. Kalau perempuan haid, sah tak puasa dia? Tak. Tak sah. Nifas tu apa nifas? Tadi ada yang tanya. Nifas, wiladah, apa dia? Siapa tahu? Saya tahu. Apa dia? Nifas. Nifas apa? Kata tahu. Siapa tahu nifas? Nifas tu haid. Nifas tu haid pula. Nifas tu ialah nifas tu ialah contoh mak kamu melahirkan baby. Darah. Ya. Bila mak kita melahirkan baby, bila mak kita melahirkan baby, Darah tu akan namanya keluar darah nifas. Sebelum darah nifas ni akan keluar darah wiladah dulu. Wiladah apa? Jangan sebut salah Wiladah. Wiladah. Semua sebut wiladah. Wiladah ni ialah darah yang keluar sejurus selepas mak kita melahirkan baby. Okey? Kemudian darah yang keluar paling sikit 1 hari 1 malam, paling banyak 60 hari, itu adalah nifas. Ingat, darah yang selepas mak ataupun seorang perempuan melahirkan baby, yang keluar
Paling sikit satu hari satu malam, paling banyak 60. Berapa hari? 60. 60 hari. Itu dipanggil nifas. Kalau haid paling banyak berapa hari? 7 hari. Itu biasa. 7 hari tu biasa. Okey, dengar. 9. Dengar, nanti kalau ada orang tanya kamu boleh jawab. Mak ke ada masalah, kakak ke adik kan? Okey, haid ni paling sikit 1 hari 1 malam, biasa 7 hari, paling banyak 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari, dikira haid lagi ke? Tak. Ha? Dikira haid lagi ke tak? Tak dikira. Tak dikira. Jadi perempuan sekiranya dia dah sampai 15 hari darah, keluar darah 15 hari, tiba-tiba hari ke 16, 17, 18, 19, 20 tu keluar lagi darah. So yang ke-16, hari ke-16 tu tak boleh kira sebagai haid. Okey? Kamu kena mandi. Kena mandi wajib. Kemudian bila nak solat, azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kena masuk bilik air, basuh darah tu. Okey, basuh darah, buang pad. Kemudian ambil pad yang baru, pakai. Walaupun darah masih ada, kamu kena solat. Tak boleh tunggu-tunggu. Azan je Bukan masuk. hari yang ke-15. Sampai hari ke-15 saja, ingat tu. Okey? Sampai hari ke-15 je. Lepas tu basuh bersih-bersih terus solat. Okey, faham tak? Yang perempuan? Okey, bagus. Faham. Okey, jadi ingat syarat sah dengan syarat wajib. Islam, berakal, baligh, mampu berpuasa, syarat wajib. Syarat sah, Islam, berakal, mumayyiz, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, kita tengok seterusnya. Rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? 4. Oi. 4. Aduh, ikut je. Fikri kata 4, ikutnya 4. So, dah tulis kat sini. Nampak tak? 1, 2. 2. Ada 2 je. Sedang Aku dapat dengan adik saya ada 4. Rukun puasa ada 2. Yang pertama ni, niat. Ni kalau tak buat dua-dua ni, tak sah puasa. Batal. Ni rukun ni, wajib buat. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Menahan diri daripada apa? Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Cuba cerita kat Ustazah, apa rongga yang terbuka? Mulut? Lagi? Telinga. Telinga? Hidung. Lagi? Hidung. Lagi? Bun. Bubul dan dubur. Apa tu? Buntut Buntut. Ya, faraj kita dan dubur kita. Fikri, mute dulu. Okey. Kenapa ada dengar angin? So dia dekat luar. Oh, okey. Mana ada Okey. apa? Jadi dah tahu dah. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dah tahu. Sekarang kita tengok niat. Rukun yang kedua apa tadi? Menahan diri. Menahan diri. Rukun yang pertama, niat. Mari kita tengok niat. Geli. Dia nyalip. Okey. Niat puasa. Bila kita kena niat? Waktu malam. Sebelum terbit Fajar. Fajar. Bila terbit je fajar, kita dah mula apa? Menahan diri. Puasa. Okey. Apa niat puasa? Siapa nak baca niat puasa? Saya. Yang belum baca. Nanti Fikri dah. Krida. Erina. Siapa lagi? Mana? Erina mana? Rosha. Ethiopia.
Rosha, Rosha. Kak Syofiah baca. Pilihlah orang lain. Tak apalah. Kamu dulu sebab bawah. Rosha. Bawah Dia Fikri kena ni. pilih Rosha, Rosha, Rosha. Cepat siapa nak baca? Rosha, Cepat. Rosha, Kita Rosha. tak banyak masa dah ni. Dah habis dah masa. Rosha minggu lepas dia tak masuk kelas cikgu. Okey. Rosha mana Rosha? Dia tak masak ni sebab. Ros Haidar ni ke? Okey, Ros Haidar, main Rosha. Oh, panggil Rosha. Boy. Nama dia Rosha Dania. Oh. Okey. Cepatlah baca. Hadi baca Hadi. Daniel. Daniel ni dah Dia Alif bukan mic. Baca. Daniel Alif. Ayo, ada orang makan Maggi. Baca. Nawai itu. Okey, yang lain mute. Ustazah nak dengar Daniel Alif baca. Dah. Dah. Yang mana? Ni, niat lafaz niat puasa. Sekejap. Gimana pula tu? Macam-macam kamu ni. Kau kenapa Sofi? Jangan, tak boleh perempuan. Lelaki tak boleh menyerupai perempuan. Mana lagi? Dania, Muhammad Zakwan. Cepat Daniel Alif baca. Masa gambar je. Kenapa gambar dia macam tu? Boleh jadi tak dengar suara kau. Tak tahu. Jauh sangat suaranya. Sekejap Zah. Mic problem. Nawaitu sama Raden an adai fardi syari Ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala. Dia? Saja aku berpuasa. Esok? Teruslah. Esok hari bagi menunaikan padu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Apa belum? Dah. Wajiblah dah ni kan, dah tahun 6. Tahun Okey. Mana? Okey Okey, seterusnya sunat puasa. Sunat puasa ni sebenarnya banyak. Okey, terima kasih Daniel, Kasyopia dan semua. Okey, sunat puasa. Apa antara sunat puasa yang kamu tahu? Okey, sebut seorang satu. Sahur. Sahur lagi. Berbuka. Suka hati dia cakap. Yang pertama, mentakhirkan sahur. Apa tu mentakhirkan sahur? Bangun sahur. Apa dia? Mentakhirkan sahur tak? Makan. Mentakhirkan ni maksudnya kita makan dah nak ujung-ujung habis waktu sahur. Dah nak masuk waktu subuh. Maksudnya dalam masa 10 minit. Tapi bukan makan tu kita makan penuhkan satu meja. Baru 10 minit dah habis baru nak makan. Tak sempat. So 10 minit sebelum habis waktu nak masuk waktu subuh tu kita pun minum air, makan buah kurma. Itu namanya mentakhirkan. Bukan kita sahur pukul 12 malam, 12 pagi, pukul 1 pagi. Tak nak. Pukul 3 pagi itu boleh juga, cuma tak dapat sunat. Pahala kan sunat tu? Kalau 5.5 lebih ke? 5.5. Amboi, Haris Hafizi makan buah hati. Buah hati mana nak makan tu? Kalau pukul 5.30 tu okey. Okey. Ya, boleh. Kemudian disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Sebelum makan benda lain tu makan dulu tamar. Kurma. Kemudian kurma. Berdoa sebelum berbuka. Jangan Allahu Akbar, ngap.
Terus makan. Jangan berdoa dulu. Sebab apa disuruh berdoa? Sebab waktu berbuka itu adalah waktu yang paling mustajab doa. Orang yang berpuasa ni lidah dia masin, mulut dia masin. Berdoalah. Okey? Kemudian menyegerakan berbuka. Tadi sahur suruh lambatkan. Ini buka suruh cepatkan. Maksud cepatkan apa? Bukannya sebelum azan dah buka. Maknanya azan je terus kita pun baca doa dan berbuka. Jangan nantilah saya nak solat dulu. No. Itu tak sunat. Kata saya ni kuat iman sungguh, saya nak solat dulu, nanti lepas solat baru saya buka. Boleh ke? Tak. Boleh tapi tak. Tak dapatlah pahala. Puasa. Sunat. Okey, jadi kena segerakan berbuka. Minum dulu ataupun makan kurma dulu, lepas tu pergilah solat. Okey? Dapat dah pahala. Makan pun dapat pahala kan? Dia tak puasa. So, rancak dia makan kan? Dah tak ajak kita. Okey, kemudian bersahur. Bersahur itu sendiri adalah sunat. Kemudian apa lagi? Berzikir, baca Quran, apa lagi? Solat. Solat sunat, solat wajib tu wajib Okey. Beriktikaf. Iktikaf kat mana? Zakat pula dah Hadi. Bukan. Zakat tu wajib. Bersedekah betul. Bersedekah. Itu adalah perkara-perkara sunat. Contoh bersedekah di bulan Ramadan apa dia? Kita bagi juadah berbuka pada jiran. Okey, betul. Okey, perkara yang membatalkan puasa. Okey, baca seorang. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, faham? Boleh. Yalah. Okey, contoh. Siapa yang keluarkan air mani ni? Lelaki. Ya ke lelaki? Okey. Air mani ni sebenarnya perempuan pun ada, lelaki pun ada, tetapi lebih mudah keluar kepada lelaki. Contoh ya, seorang lelaki ni dia dah tahu dia puasa, tiba-tiba dia pergi tengok benda-benda yang melalaikan, menghayalkan. Okey, lepas tu terkeluar air mani. So, batal puasa dia sebab keluar air mani. Okey? Boleh faham? Yang perempuan pun sama. Toklah cancel. Apa tu? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Nampak? Jadi bila kita haid, maknanya batal terus puasa kita tak sah. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Tiba-tiba nak makan lah. Aku kan puasa. Makan je lah. Kan? Tak boleh, batal Muntah dengan sengaja pun sama. Macam mana muntah dengan sengaja ni? Tahu? Jolok pen dalam tekak. Okey, satu. Bagus. Dia jolok tekak dia, batal lah. Muntah, batal puasa dia. Ataupun dia tak boleh bau wangi. Dia tak boleh bau wangi. Fikri buat. Kalau dia berbau wangi, dia dah tahu dia akan muntah. Tiba-tiba dia saja-saja puasa tu dia cium bau-bau yang wangi. Lepas tu dia muntah. Batal ke tak puasa dia? Batal. Batal ataupun dia tak boleh bau busuk. Tiba-tiba dia tahu dia tak boleh tempat tu bau busuk. Kalau dia pergi, dia akan muntah. Tiba-tiba masa puasa dia pergi dan dia muntah. Batal tak puasa dia? Batal. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja, batal ke tak? Tak. Okey, kalau tak sengaja tak batal. Betul. Okey, melakukan jima' di siang hari. Faham tak ni? Lakukan jima' tak? Bukan jamak. Mana boleh jamak? Jamak boleh. Mana ada batal puasa jamak? Jima' ni ialah apabila suami isteri yang melakukan perhubungan di siang hari. Suami isteri. Faham ke ni?
Faham kan? Tak. Tak boleh melakukan hubungan badan. Bukan jimat, adik. Jima'. Okey, jima' ain dengan Atau ain. cium ke? Ya, bukanlah macam gitu. Tapinya tak boleh melakukan jimat. Jimat tu bersetubuh. Bersetubuh tahu? Ya. Jadi itulah dia, jimat ni tidak boleh dilakukan siang hari Ramadan. Okey, dia akan membatalkan puasa. Okey. Kemudian yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Ini yang kita dah bincang tadi. Contoh, kamu masukkan makanan. Masukkan makanan dah tentulah batal. Ada orang kata korek hidung. Korek hidung kalau setakat di luar je tak batal. Okey. Telinga. Ataupun apa lagi? Injection. Batal tak? Tak. Batal. Lagi? Apa lagi? Memasukkan sesuatu. Macam-macam lah kan? Kemudian murtad. Murtad apa? Keluar dari Islam. Kalau dia Tapi murtad, kan macam mana nak murtad? Tak payah murtad. Jangan murtad. Murtad ni hukum siapa yang murtad? Siapa yang murtad? Hukumnya ialah Kau bunuh. tak tahu murtad apa. Nanti kan kau murtad. tak ikut. Jangan. Okey, jangan main-main. Aku murtad. No, tak boleh. Ini bukan benda boleh buat main. Ini adalah akidah. Akidah kita, iman kita kena jaga. Okey. Kemudian, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Dia gila. Tiba-tiba hari tu Koma dia jadi. Apa dia? Kalau koma, Kau mana boleh puasa? Pengsan lah. So, batal lah puasa dia. Tak mungkin. Mabuk pun batal. Pengsan pun batal. Ya, Hafizi nak cakap apa? Azlan nak cakap apa? Hafizi. Nak cakap apa? Hafizi. hari Hafiz. Haris Hafizi, ketertekan. Kalau terpaksa bunuh. Apa tu? Kalau terpaksa. Okey, dia kata kalau terpaksa bunuh. Apa kalau terpaksa bunuh? Tak faham soalan kamu. Itu Nak soalan bunuh ke? Okey, Okey. Kalau terpaksa. Okey. Kalau nak lindungi diri. Dia kata kalau nak melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Daripada orang yang Sebab tu dia kata bunuh tu. Murtad. orang yang tak memberi kemanusiaan. Tapi kalau kita bunuh dia, kita yang masuk penjara. Ya, tahu tak apa. Okey. Habis ini seterusnya. Hikmah puasa. Hikmah puasa terbagi kepada dua, rohani dan jasmani. Kita tengok rohani. Rohani meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal. Aduh, typo lagi Ustazah. Amal ibadah. Bila puasa, contoh waktu PKP ni. Waktu PKP kamu duduk kat rumah, okey? Sama juga macam puasa. Okey? Banyakkan amal ibadah. Jangan banyakkan main game. Boleh main game. Tapi game pelajaran boleh? Okey? Aku tak mute Tak mute. Stay. Lakukan amal ibadah. Kemudian memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Bila kita puasa, kita lapar. Kan? Bila kita lapar, kita suka nak bersabar. Tak apa lama. Okey, kita rehat dulu ya. Nanti petang kita masak. Boleh macam itu? Kan? Lemak-lemak. Memupuk sifat mahmudah, mencegah pelbagai penyakit. Betul tak? Puasa mencegah penyakit? Betul. Ya, betul.
Kemudian yang ni yang paling kita kesian sekali, merasai penderitaan orang yang tiada makanan. Sebab itulah kita digalakkan untuk berpuasa. Kita ni senang sangat. Nak apa? Telefon je, Food Panda datang hantar makanan. Betul tak? Cuba kamu. Sorry Ustazah, Cuba. tadi kita program. Yelah, kalau mak ada kat rumah adalah orang masak. Kalau mak tak ada kat rumah, kadang-kadang tak ada makanan, telefonlah Food Panda kan. Saya ada masak. Sendiri. Bagus. Saya masak sendiri. Pasal nasi Untung masak kamu. satu makanan kicap. Bagus. Masak Okey. nasi goreng. Ada makanan. Cuba kamu fikirkan kawan-kawan kita dekat Palestin, yang bayar-bayar kamu ni dekat Palestin, dekat Syria, kan? Tengah musim sejuk ni, makanan tak ada. Tahu apa dia orang makan? Tanah, batu, kotak. Makan kertas. Alah. Sofi pernah makan Nampak tak? kertas ego. Jadi puasa ni mendidik kita untuk merasai penderitaan orang yang tak ada makanan. Sofi pernah makan jadi- kertas ego. Ya, kertas tak sedap kan? Kau ni lah Saya suka kamu makan kertas, kamu kertas masak kari. Agaknya sedap lah agaknya. Tapi di sana tak ada pun kari ke apa ke, tak ada. Jadi kita merasai penderitaan mereka, orang yang susah. Okey, seterusnya kita tengok dari segi jasmani pula. Yes, yang pasal hari ni. Dari segi jasmani. Jasmani ni apa? Tu datang. Jasmani ni apa? Apa? Jasmani. Jasmani, pendidikan jasmani lah. Jasmani tu badan kita ni lah badan. Rohani tadi dalaman kita, maknanya jiwa kita. Okay, so jasmani ni adalah badan. Dia jadi apa? Mendisiplinkan diri, mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Okay, disiplin macam mana? Okay, sebelum terbit fajar kena berhenti makan, tak boleh makan. Nama dia Roni. Lepas tu okey, maghrib je okey boleh makan. So disiplin. Kemudian yang kedua, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Banyak tak larangan Allah? Tadi dalam tu. Banyak. Cakap apa tu Pak Ani, Fikri? Kemudian merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Fikri, kenapa ada kat luar tu fokus belajar? Okey, faham? Saya memang duduk luar ego. Oh ya. Okey, seterusnya apa? Okey, amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, faham tak ni? Nanti nak jawab macam mana? Sekian, terima kasih. Sila subscribe. Sama-sama. Okey, Ustazah dah letak video ni. Ada dalam Channel Ustazah. channel Ustazah. Kalau siapa nak tengok boleh. Okey, seterusnya itu berkenaan dengan pendidikan Islam Aduh, kejap Ustazah punya bateri habis ni. What? Okey, nanti Ustazah nak kamu jawab soalan di dalam Google Form. Okey, jawab soalan di dalam Google Form yang Ustazah dah letakkan di Google Classroom. Google Classroom, pandang. Semua Ustazah dah Saya letak. tak dapat lagi lah Ustazah. Tadi saya dah tengok tak ada pun. Adalah dalam classwork. Tengok dalam classwork. Ya, saya dah tengok tadi tak ada pendidikan Islam. Ya ke? Siapa yang dah tengok? Ada tak? Siapa yang dah tengok ada? Adalah. Ada Kan? Tak Okey. ada pun. Adalah. Maknanya bukan salah Ustazah, salah Fikri. Salah. Seterusnya ini adalah Jawi. Nampak tak? Nampak tak? Slide Ustazah Jawi. Tak. Tak. Sekarang kamu nampak apa? Kosong. Ustazah jadi merah. Saya nampak muka Ustazah. Ikut jadi Ada tasmik Ustazah. Sabar Ada je tasmik lah. Ustazah. Tasmik esok.
Tasmi esok. Yelah, saya ada Ustazah bila nak buat tilawah hafazan? Okey, tilawah hafazan. Siapa lagi? Saya tak Kasufia dapat nak kerja masuk kan? Ustazah. Saya Nanti tak dapat Ustazah kerja call Ustazah. Apa dia? Saya tak dapat lagi kerja Ustazah. Semua ada dah dalam tu. Okey, Ustazah nak terangkan pasal Jawi pula. Tadi puasa dah sudah. Okey. Jawi tajuk forensik di Malaysia. Okey, muka surat 52 kalau Ustazah tak silap. Kalau salah kamu rujuk Okey, jadi macam minggu lepas juga kamu baca dan tengok video yang Ustazah bagi tu, kemudian kamu tulis perkataan, okey? Tulis perkataan. Okey, contoh ni, forensik. Okey, Ustazah dah bagi tahu macam mana nak eja kan? Mula-mula kenal pasti suku kata. For, itu suku kata pertama. Ren, suku kata kedua. Sik, suku kata ketiga. Kemudian potong huruf vokal yang tidak perlu. Okey, semua tak ada, semua huruf vokal guna. So, kamu padankan huruf. F, apa dalam tulisan Jawi? F huruf apa? Fa. O, Fa. wow. R, Ra. O. Ra. Ya. I, ya. F, Ya. apa? Nun. Nun. S, Ya. sin. Ya. Ya. E, kaf. Terbalikkan je. Ya, dia memanglah Jawi dari kanan, Rumi dari sebelah kiri. Okey, so sekarang kita sambungkan huruf. Fa dengan waw boleh sambung ke tak? Boleh. Boleh. Boleh kita tanda tambah. Waw dengan ra? Tak boleh. Tak boleh sambung kita tanda tolak. Ra dengan ya tak boleh sambung. Tak boleh. Tolak. Ya dengan nun? Boleh. Boleh. Tanda tambah. Nun dengan sin? Boleh. Boleh. Tanda tambah. Sin dengan ya? Boleh. Boleh. Dan ya dengan kaf? Boleh. Boleh. Ustazah, Bukan dia. S boleh jadi dua huruf kan Ustazah? S. Sin dengan sod. Ya, betul. Mengikut kepada konteks ayat tu. Huruf I pun boleh jadi dua. Okay. Kadang-kadang jadi I, kadang-kadang dia jadi ya. Kadang-kadang bunyi dia I, kadang-kadang bunyi dia Betul tak? Okey. Banyak yang jadi dua. So, kamu tengok video yang Ustazah dah bagi. Tengok perkataan yang Ustazah letakkan kat situ. Okey. Kemudian kamu tulis. Okey, cara nak tulisnya macam mana? Cara nak tulis. Yang hari tu ada? Dah siap dah yang hari tu? Yang mana? Kerja yang minggu lepas dah siap belum? Tak tahu. Okey, siapa dah siap? Tunjuk. Ustazah nak tengok. Ada tak? Cuba tunjuk. Ustazah nak tengok Saya dah siapa yang siap. ada. Siapa yang ada boleh tunjuk kat Ustazah. Sekejap Sekejap. Okey, ni. Okey. Nampak tak Ustazah punya ni? Jamboard ni. Tak. Ustazah pun guna Jamboard ke? Wajib lah. Saya guna Jamboard tu kenapa kena letak password Ustazah? Ada password ke? Ustazah memang dah letak password kat telefon Ustazah. Kalau yang tak letak password, dia paksa letak password. Kalau yang ni, kalau yang letak password memang tak boleh lah. Okey, macam ni. Nampak tak? Nampak tak Jamboard ni? Nampak. Nampak. Nampak kan? Ustazah tulis. Okey. Contoh ni buku kamu. Okey, contoh ni buku kamu Okey, kamu tulis hari-hari ni Isnin. Kemudian ibadah, tajuk dia, tulis tajuk. Kemudian tarikh. Kemudian tajuk dia, tajuk apa hari ni? Puasa di bulan Ramadan. Siapa yang bising tu? Okey, puasa di bulan Ramadan.
Kemudian Ustazah nak kamu salinkan nota dia. Ni kerja seminggu ni tahu. Markah dia 30 markah. Jawab Google Form dan tulis nota. Siapa tak buat, Ustazah bagi dia markah kurang lah. Okay? Okay. So kamu tulis. Ustazah macam mana nak tulis dalam tulisan Jawi? Kamu kena install lah Jawi. Yang mana? Kamu guna telefon? Ada. Kena adalah perisian Jawi tu. Okay? Nak tulis, kita tulis je sini. Tahu kan guna? Tahu. Tahu kan? Tulis je pengertian puasa. Ini Ustazah nak tunjuk cara kamu nak tulis dalam buku. Okey, pengertian puasa. Okey, jadi dalam buku kamu tulis macam ni. Nombor 1. Mana hilang dia? Nombor 1. Allah pergi depan pula. Nombor 1 kamu tulis pengertian puasa. Okey, siapa boleh tulis? Masuk. Pengertian. Saya punya keyboard tak lengkap Ustazah. Itulah. Okey. Macam ni lah cara kamu nak tulis dalam buku, okey? Boleh faham? Kemudian kedua tulis apa? Hukum, dalil, syarat sah, syarat wajib, semua tulis. Boleh? Boleh ke semua? Okey, satu lagi. Ustazah nak kamu buat ni. Ustazah ada bagi kamu hari ni ialah bacaan apa? Bagi celup kat sos. Baca. Baca Al-Quran. Mana classroom? Okey, baca Al-Quran. Siapa yang kata tak ada tadi? Saya tak lengkap huruf Ustazah. Tak ada, tu tak ada, ni tak ada. Apa? Kamu tulis dalam ni je. Kamu tulis dalam, okey nampak tak ni? Tak, dia memang dah ada lah kat handphone aku. Itulah. Wih, siapa main Mobile Legend tu? Alia. Tak mau main lagi. Alia main Mobile Legend cikgu. Mana ada Fida. Tengah belajar dia main Mobile Legend. Nak kena ni. Tak lah, Mobile Legends saya dah uninstall. Okey. Siapa killing spree tu? Okey, tengok sini. Nampak tak? Nampak. Nampak apa? Nampak tasmek. Okey, bagus. Okey, ni Ustazah nak tunjuk kat kamu. Hari ni kehadiran jangan lupa tanda. Siapa tak tanda, saya bagi kosong markah Dah. Kena tasmek esok ke hari ni tu? Ini? Esok. Ini bila punya Ustazah tanda ni? Lah, salah. Ni tasmek bila? Aduh. Ni 7 Februari. Okey. Sorry. Okey ni bahan hari ni kan 8 Februari. Okey hari ni. Ambil yang ni. Okey. Oh, ada. Kalau yang tu ada. Kalau yang tu saya ada. Kenalah ada. Kamu Lepas tu. Tak kalau tak ada tiba. Okey ni. Ni view assignment. Kenapa dia pergi kat sini? Ustazah nak tunjuk benda lain lah. Tak tahu. Ni okey, Ustazah yang tak erti ni. Okey. Okey. Mana? 8 Februari. Ni. Nampak tak? Okey, untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Nanti kamu tengok dalam classroom kamu. Okey, dalam Google Classroom. Hari ni sehingga dalam tempoh minggu sehingga jumpa lagi hari Isnin depan, kamu kena baca surah Asy-Syura. Kamu bising. Kerja dia sikit je Ustazah kan? Banyak. Sikit je. Okey, Ustazah nak terangkan yang Al-Quran ni. Kamu kena baca surah Asy-Syura ayat 52 hingga 53. Okey, kena baca ni. Kemudian sambung dengan
ayat surah seterusnya Az-Zukhruf ayat 1 hingga 33. Dari muka surat 49 hingga 489 hingga 491. Ustazah nak kamu rakam bacaan kamu. Kenapa Ustazah punya ni jadi gini? Okey, Ustazah ni rakam guna telefon kamu ke, kemudian kamu klik kat sini. Okey, kamu kena klik kat sini. Link Ustazah dah bagi. Okey, kemudian kamu masukkan rakaman kamu tu. Ustazah nak dengar Baca kamu. je. Ya, bacaan kamu. Baca Quran tu lah Ustazah nak dengar kamu baca. Hantarlah bilik tu. Sebelum hari Isnin depan, Ustazah nak bagi markah. Okey? Saya hantar. Saya hantar. Saya nak buat kerja tulis dululah. Buat dulu mana-mana satu. Kalau kamu tak sempat nak buat tulis dulu, kamu buatlah yang ni dulu. Yang Okey. baca ni. Malam sekejap lagi lah. Ni baca. Kamu letak nama kamu sini, ni ada tempat ruangan nama. Cari siapa tak ada nama, bagi tahu Ustazah cepat. Okey, kemudian dah tulis nama ni, add file ni. Hantar rakaman dalam ni. Boleh? Saya tengah tengok Ustazah. Ya, bagus. Kemudian submit. Siapa tak hantar, tolak 30 markah. Bahan PDPR 8 Februari. Dia tak Ulum syariah ibadah. Tajuk puasa di bulan Ramadan. Link buku teks digital. Sila jawab soalan di bawah. Soalan apa ni? Kenapa Ustazah soalan. punya gambar? Ada soalan. Okey. Oh, nama. Lepas tu, puasa ialah menahan diri daripada Ada 14 perkara soalan. yang membatalkan puasa. Okey, ada soalan? Sebelum Tak kita ada. tamatkan Tak kelas? ada. Enggak ada. Tak ada. Semua dah ada. Nanti masa ni Ustazah ni macam mana? Ustazah ni macam mana? Tak ada. Itulah kamu. Okey boleh faham semua ya? Ada? Bukan. Ada. Yang tu saya tak berapa faham je? nak buat macam mana tu. Apa Yang dia? yang pasal tok-tok cerita ni saya tak faham. Cikgu Yang bagi ceritanya tu setengah jam. Lepas tu tiba-tiba saya call cikgu cakap kena Dia cerita yang apa? tu je. Saya macam saya dah salin semua, lepas tu kena padam balik. Ini tak fokus dalam kelas ni. Apa yang kamu tak faham? Ustazah pun tak faham. Tak faham. Apalah cikgu. Tak faham apa yang dia cakap. Ibadah 30 dan puasa. Ustazah cakap tulis nota je. Senang ke susah tulis nota? Nota yang mana ni? Nota pengertian puasa. Ustazah, saya tak faham lagi jauhi minggu lepas tu. Macam nak buat? Jauhi. Yang tajuk ibadah ni, tajuk puasa di bulan Ramadan ni saya pun tak faham nak buat macam mana. Macam kamu dalam kelas kan? Dalam kelas. Tak, ulum syariah yang ibadah ni kena tulis juga ke? Dia ada tulis jadi sila jadi kan jadi sila jawab soalan di bawah kan. Kena buat yang tu je. Dua kena buat. Ada salin. Ya, kena salin dan kena jawab soalan dalam Google Form. Nak salin yang mana salah? Salinlah pengertian. Yang pertama pengertian. Yang kedua dalil. Mana cikgu dapat? Mana Ustazah dapat? Mana Ustazah dapat? Dalam video tadi kan? Dalam buku teks ada, dalam video ada. Semua ada dah idea ni Kang. Nasib baik jauh kalau tidak tarik dah telinga tu. Mana ada dua link je. Satu link buku teks, satu lagi link Google Form. Ada dalam Google Form ada. Adalah, dah kenapa kau? Banyak link Ada 4. Kamu tengok dulu. Kawan-kawan nak lepas ni kamu akan masuk dalam kelas lain pula. Ya Inas. Inas tertekan ke apa tu? Hadif, ada nak tanya ke apa ni? Daniel, Alif. Hadif, Ishraf. Okey. Ada nak tanya lagi?
Kenapa sikit hari ni yang masuk kelas ni? Saya buat dengan diorang lah cikgu nanti. Kalau tak faham, tanya. Ya Allah, dah boleh lift ke belum? Bunga siapa tu? Kenapa Ustazah punya ni tak boleh ni rosak dah. Okey. Ustazah. Saya buat dengan diorang lah nanti. Ya, kalau tak faham tanya Ustazah. Lepas ni subjek apa? TMK. Taklah. Fikir. Kamu ni. Okey, untuk esok Ustazah nak semua bersiap dengan wuduk dan Al-Quran. Okey, dengan pakai baju jubah. Buka Al-Quran. Buka Iqra. Al-Quran ke Iqra ke buka. Esok Ustazah nak dengar berapa orang yang dapat, lepas tu kita sambung petang ke malam, okey? Saya tak boleh petang. Adaan. Malam boleh? Malam lagi ya tak boleh. Semua tak Malam boleh. main game. Pagi Okey semua orang. malam. Mana? Lepas ni pukul berapa pula kelas? 10. Pendidikan kesihatan pukul 9.30. Okey. Bapak. Lagi 10 minit je. Ini 10 minit. Jadi kita sudahi kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Kita nak jumpa. Nak Free. Oi. Kawan kat grup WhatsApp. Okey, pergi minum ke makan ke sebelum kelas kesihatan. Okey, Assalamualaikum. Bye. Kita cakap dengan Alia jap. Alia dah keluar Alia? Belum. Alah, Alia dah keluar. Oh, belum. Kenapa? Cikgu dah keluar. Cikgu keluar baru cakap. Cikgu dah keluar. Cikgu dah keluar. Okey, mantap. Kau buat Google Meet lagi pukul Serius. Weh, sumpah aku tak faham lagi pasal Jawi tu je nak buat. Kan cikgu bagi video dan cikgu bagi jawapan. Lepas tu cikgu suruh tulis apa yang cikgu tunjuk dalam video tu. Aku tak tahu nak tulis yang mana. Tulis je lah. Contohnya video tu tulis ada perkataan dalam bahasa Rumi, ada perkataan dalam bahasa Jawi. Sekejap, aku tengok kulit kesihatan ni. Weh. Sekejap aku masuk link. Jagi kau buat Google Meet tau. Pukul 2 kelas kita kau apa? Kelas. Pukul TMK lah kelas kan. Berapa? Pukul apa? Pukul apa? Lupa. Kau ni. Pukul apa? Sekejap. Aku tengok. Weh, kau tahu tak? Weh, kau tahu tak? Kelas dah mula dah. Belum mula lah tapi dah ada orang. 11, 12, 15. Tak ada kerja. Siapa? Aku rasa dia Perhadian ni. tapi panas. Oh, hari ni. Fikir dia tengok. Korang. Ya. Weh, jagi kau senang. Weh, senang. Kan? Kau tanya kelas last bila kau berapa? Kelas last 12 suku. Kita tak ada Google Meet kan? Ada kat Google Classroom. Biar aku jap. Okey, weh. Lepas tu tak ada Okey. Kau buat Google Meet 12.30. 12.30 kau buat Google Meet. Anik, kau nak aku like ke? Kau nak aku... 39 subscribe. Baru 39 sub ni. Hello. Alia. Hello. Alia. Aku dah bagi tu. Aku dah bagi link kat WhatsApp.
Link apa kau ni? Pukul sekejap lagi mau buat. Pukul. Boleh fikirlah kau. Oh. Pukul 12. Pukul 12. Setengah. Ya, 12.30 aku dengar. Nah, 12.30. Nah. Ayah. Aku marah. Apa dia? Hakim Isra. Dua orang tak dengar. Padam aku. Aha. Sofia ada 2. Dah lah, aku nak masuk Ni, kelas kau nampak. fikir. Bye. Okey. Adialah. Okey, aku pun nak masuk. Bye bye. Okay, 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 bye.